Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan niaga yang berada di Vista Manhaj di Zoom, aplikasi Zoom Vista Manhaj Sedia Berhad. Alhamdulillah saya sekarang ini sebagai host anda, host nama saya Amrus Suhairi bin Abdul Majid dan saya tidak seperti biasa. Kalau biasanya saya bersiaran daripada rumah saya di Sungai Petani Kedah, tetapi hari ini saya bersiaran secara langsung bersama dengan anda daripada Center Vista Manhaj Gua Musang, Kelantan. Dah dua malam dah saya berada di sini untuk memberikan khidmat khidmat konsultansi berniaga Vista Manhaj khususnya secara online. Apa pun saya bukan nak berbincang tentang tajuk itu pada petang ini dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini seperti mana yang kita jadualkan, kita akan bersama lagi sekali dengan kita punya formulator produk-produk Vista Manhaj. Dia ada title dia, formulator produk Vista Manhaj, iaitu Puan Aida binti Dr. Hashim yang juga merupakan CFO atau Chief Finance Officer di dalam Vista Manhaj. Bukan itu saja, beliau juga adalah share partner dalam Vista Manhaj bersama dengan suami tercinta CEO kita Tuan Khalil Jeffrey bin Fazin. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada petang ini adalah berkenaan, kita akan membincangkan tentang produk Biligo. Produk Biligo adalah satu produk yang sangat istimewa, sangat penting sebenarnya kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana Biligo adalah produk formulasi produk formula kanak-kanak yang dibuat daripada susu kambing dan diperkayakan dengan pelbagai khasiat yang lain yang ada dekat tangan saya ni. Ini dia. Yang mana yang tak kenal, yang tak tahu tentang produk ini, Biligo. Inilah produknya, istimewa, kualitinya sangat tinggi dan dia diformulasikan dengan formulasi untuk kanak-kanak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pasaran yang begitu besar sebenarnya dan harga yang sangat berpatutan. Jadi untuk makluman semua sekali, saya merasakan bahawa gegaran insya-Allah akan berlaku dalam pasaran industri network marketing dengan wujudnya Biligo. Saya belum jumpa lagi produk minuman berasaskan susu kambing formulasi kanak-kanak yang diperkayakan dengan omega 3, DHA, EPA, multivitamin. Malah dia juga ada kismis dan madu penting tanpa sukrosa, tanpa gula. Itu yang best, yang luar biasa. Produk yang sangat luar biasa tuan-tuan, dengan harga jualannya adalah RM55, harga ahli RM45. Dan ada kempen promosi kita pada hari ini. Ada kempen promosi kita mulai pada 1 bulan Ogos. Dan saya akan bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan dan macam mana strategi kita untuk menjana pendapatan melalui Biligo selepas sesi bersama dengan Puan Aida. Puan Aida, are you ready? Ya, buka mikrofon anda. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terimalah CFO yang tercinta. Itu dia, CEO tercinta. Kau bodek lebih, nampak? Saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Aida binti Datuk Hashim, CFO dan juga formulator produk Vista Manhaj. Dipersilakan Puan Aida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Dengar, tapi dia ada yang tak tutup mikrofon lagi. Puan Aida, bagi saya lagi sikit sekejap lah. Saya nak tutup mikrofon. Nanti Puan Aida on balik mikrofon sebentar lagi ya. Saya mutekan dulu. Ada yang tak. Saya minta tolong semua sekali. Saya tak boleh auto mute dari sini. Saya tak boleh auto mute dari sini ketika Puan Aida sedang bercakap. Sebab Puan Aida akan automatically dia pun terbisu juga.
Jadi saya minta tolong kepada semua yang berada di dalam kelas ini sekarang, pastikan kalau nak bercakap pun tolong tutup mikrofon anda. Kalau tidak, anda telah menyumbang kepada kegagalan keharmonian di dalam kelas. Mengganggu Puan Aida nak bercakap dan mengganggu kawan-kawan lain yang nak mendengar, nak belajar. Anda sila tutup mikrofon anda. Sebab selepas ini bila saya minta Puan Aida bercakap, Puan Aida saya tak boleh ganggu dia dengan buat auto mute. Okey? Jadi saya minta kerjasama sangat-sangat. Tolong tutup mikrofon anda kalau nak berbual. Tak berbual pun tutuplah, nanti Q&A, waktu Q&A, question and answer nanti barulah buka bila nak bercakap. Okey, jadi silakan Puan Aida buka mikrofon dan sila teruskan dengan ceramah produk Biligo. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Selamat tengah hari. Saya harap semua dah makan, dah kenyang, dah boleh cerahkan mata anda. Hari ini first of all saya nak ucapkan terima kasih pada Cik Amrus dan pada mereka yang berjaya menghadirkan diri pada kelas hari ini. So hari ini kita nak bercerita, nak sharing tentang produk untuk kanak-kanak dan juga actually dewasa berminum juga tak ada masalah, iaitu susu Miligo. Okay. So saya nak cerita sikit tentang susu Miligo. Susu Miligo ni actually dah ada di market agak lama. Kita start pasarkan di pasaran dalam 2014-2015 macam tu lah. So pada tahun tu kenapa tiba-tiba saya ni tergerak hati nak keluarkan produk Miligo ni adalah disebabkan biasalah saya ni kan kalau saya nak share pasal produk ni mesti kena mengena dengan saya kan, sebab produk tu dihasilkan mesti ada sebab kan. Jadi Miligo ni dihasilkan pada masa tu kerana saya sendiri pada masa 2012, 2014, 2015 tu saya memang mempunyai anak-anak kecil. Saya ada anak kecil. Saya melahirkan anak saya yang lelaki tu. Kalau you tengok pada kotak Miligo tu, you nampak gambar boy kan? Itu anak saya masa umurnya 3 tahun. Okay. So anak saya tu, nama dia Aryan. So Aryan ni kiranya adalah punca kenapa saya hasilkan susu Miligo. Sebab tu saya letakkan gambar dia di depan kotak. Sebab sejarahnya tu kerana dialah saya menghasilkan susu Miligo, kerana anak-anak saya memerlukan susu. Okay? Jadi sebenarnya saya ni memang percaya pada susu kambing ni memang dari dulu. Memang dari dulu saya dah diasuh dan kita satu family dah amalkan susu kambing. So sebenarnya susu kambing ni sangat sinonim dan orang kata very close to family saya, family Highgood sendiri. Sejak tahun berapa? 2007, 2008 macam tu kita dah start produce Highgood susu kambing kan. Jadi bila saya tahun 2012 saya melahirkan anak saya boy. So masa tu saya juga pada tahun sebelum tu juga 2011 saya juga melahirkan seorang lagi anak. So saya ada 2 orang anak yang dekat, jarak usia dekat. Jadi bila macam tu, bila kita nak maintainkan susu kambing untuk kanak-kanak ni, saya menggunakan dulu sebelum ni saya gunakan produk susu kambing untuk kanak-kanak, formulated milk drink. Saya gunakan produk tu nama dia Carry Home. Okay. So memang bagus, susu dia memang bagus. Cumanya harga dia tu yang tak berapa nak cantik. Harga dia tu memang pricey lah. Pada tahun 2011 tu 950 gram susu dia berharga RM86 macam tu. Kemudian masa tahun 2012 saya dah ada anak boy pula masa tu. So anak saya gap setahun je lah. Maksudnya tak ada gap lah. Orang kata seorang setahun. 2011 ada anak. 2012 pun ada anak. Okey, anak kecil. So jadi saya perlu berbelanja susu saja semata-mata hampir mencecah RM1,200 sebulan.
So sebenarnya memang sangat pricey sebab susu tu mahal. Pada tahun 2012 pula masa tu susu tu dah naik harga 950 gram, harga dia almost 1 kilo kan. Harga dia RM118. Dan susu tu juga bukanlah boleh dapat di mana-mana kedai, selalunya kedai-kedai yang orang kata super end lah. Macam dulu, zaman dulu orang tak berapa kenal susu kambing ni. Jadi nak dapatkan supply pun susah. Ada masa saya perlu ke farmasi dan saya perlu order. Order terus 1 carton in bulk. So bila kita tengok keadaan macam tu, okay, macam anak saya nombor 2 nama Ariana, masa tu umur dia setahun, dia start daripada dia lahir sampailah umur dia setahun lebih dia dah dapat adik kan. Dia minum susu carry home saja. Dan kita nampak dia punya progress tu very good sebab pengalaman saya, anak-anak saya ni dia punya usus ni perut dia orang tak berapa nak sesuai dengan susu lembu. Anak saya Aisyah yang 2007 masa saya lahirkan Aisyah tu, masa tu kita tak kenal tentang susu kambing. Maksudnya susu kambing susah dapat kat market. So saya banyak guna susu soya, soya base, okay. Macam Similac, semua tu lah brand dia macam tu. So masa anak saya nombor 2 ni 2011 saya lahirkan dia, 8 hari bulan 8 2011. Okey, saya start minum susu Cabrita. Cabrita ni adalah produk daripada New Zealand juga tau. Tapi saya dapat sebab saya pengilang, saya dapat direct supply daripada sana. Kat Malaysia tak ada Cabrita, okey. So setiap kali saya melahirkan anak saya memang pakai susu kambing 100%, okay. Jadi saya banyak import daripada supplier sebab saya kilang, so saya boleh import. Dan benda macam ni sebenarnya bila saya fikir baliklah, kesian orang-orang kita nak bagi anak minum susu yang kualiti tapi masalah dia harga dia agak tinggi. Harga dia memang pricey. Kalau you tengok susu kambing dekat market pun memang tak banyak dekat market. Yang ada sekarang ni locally made, ada locally made. Tapi saya akan ceritakan apa perbezaan susu kita dengan susu yang lain ya. Okay. So bila anak saya dah gap dekat sebulan saya berbelanja RM1,200 sebulan. So saya pun make a move. Saya kata okay, I memang perlukan susu kambing yang I buat sendiri. Sebabnya anak-anak saya memerlukan susu. So pada zaman tu, masa sebelum kita nak buat susu, kita akan formulate dulu, kita cuba dulu, test dulu. So anak-anak saya ni macam orang kata macam dia orang yang buat test and error lah. Dia orang cuba dulu. Okay, macam Ariana, dia kalau minum susu kambing pure terus maksudnya dia tak ada campuran, dia okay, perut dia accept. Tapi macam Arian, usus dia ni macam a bit sensitif. Kalau dia macam minum betul-betul susu kambing, dia sangat cepat lawas. So dia ada formulation yang kita adjust supaya susu tu sesuai untuk semua jenis perut lah. Maksudnya kalau budak tu dia lactose intolerance boleh minum, yang sangat sensitif pun boleh minum. Lepas tu yang mana apa biasa punya susu lembu nak adapt dengan susu kambing pun tak ada masalah. Okay, jadi formulation tu actually it takes almost 1 year tau. Kita improvise dan dalam pada masa sama saya monitor anak saya punya intake macam mana, daily dia punya pembuangan macam mana, kesihatan dia macam mana, tengok mood dia macam mana, tengok dia aktif ke tidak. Sebab actually susu ni sebenarnya kalau kita tengok untuk budak-budak dia banyak critical issues yang kita kena perhatikan. Okay, kalau you tengok kan dari segi dia punya intake DHA dia kena bagus, kena mencukupi. Kemudian dari segi dia punya magnesium dia kena cukup. Sebab semua ni dia menyokong pertumbuhan budak kanak-kanak tu sendiri dari segi minda, okay, dari segi fizikal dia dan juga daripada segi dia punya orang kata apa, dia punya social skill dia, maksud dia macam ni, maksudnya dari segi pertumbuhan berat badan dia kena cantik, brain dia very responsive, dia aktif, dia alert. Kemudian dari segi social skill tu maksudnya dia boleh respon tu apa saja yang kita berdepan dengan dia, kita communicate, dia boleh respon. So yang tu yang kita nak. So kalau kita tengok benda ni semua kita tengok daripada sebab tu kita cakap susu budak ni dia very important because setiap ingredients yang kita letak tu dia support dia punya sistem pertumbuhan kanak-kanak ni sendiri. Jadi saya mula dapat formulation yang bagus tu bila kita tengok kita ambil sampel daripada luar. Sebenarnya kita punya susu ni dia punya sampel maksudnya
dia punya grade ataupun dia punya dia macam cakap, dia punya tahap dia punya formulation ni kita buat dia international, bukan locally punya. Sebab kita tengok pada macam contoh saya suka tengok susu carry home, susu Kabrita yang saya import daripada overseas kan, dia punya bahan-bahan dalam tu mencukupi untuk kanak-kanak. Jadi sebolehnya saya follow rapat apa yang diperlukan dalam formulation ni. Jadi anak saya sendiri, Aryan dan juga Airi dan juga Arana, sampai sekarang pun memang, even Aisyah sendiri pun, kat rumah ni sampai sekarang pun masih menggunakan susu Miligo. Kami hanya, anak-anak saya cuma minum susu Miligo saja. So far yang kalau kita dari segi perkembangan budak-budak ni yang saya tengok, macam contoh anak saya Aryan dan juga Airi, sebab mereka ni lah yang peminum tegar susu daripada kecil. Kita tengok dari yang pertamanya kita boleh tengok dia punya yang sangat-sangat obvious anak-anak saya tak ada masalah gigi. Gigi. You perasan tak kanak-kanak ni kan kalau dia minum susu yang locally ni, saya tak akan sebut brand, tapi yang agak orang kata jimat lah, dia katakan jimat, tapi jimat tak ada kualiti. Okay. Bagi saya yang you boleh nampak gigi. Masalah utama kanak-kanak sekarang ni gigi. Umur 2-3 tahun dah ada masalah gigi. Dah ada sakit gigi, gigi dah reput, gigi dah ada, dah hitam-hitam. Tapi anak-anak saya daripada kecil sampai ke besar, sampai sekarang ni, dia orang tak ada masalah gigi. Itu yang paling-paling saya memang boleh highlight dengan susu Miligo. Dia orang punya gigi cantik dan tahan maksudnya dia orang makanan dia orang walaupun dia orang ada makan juga macam candies ke apa, coklat ke apa kan, tapi gigi dia orang tahan. Sebab apa? Sebab kita tak ada letakkan high sugar. Kita tak ada sugar lah, memang tak ada sugar lah. Macam susu lain tu mungkin dia ada content sugar. So actually masa mula-mula keluarkan susu Miligo ni pun memang dia no sucrose, dia sucrose sebab kita nak maintain kualiti gigi. Sebab you kena faham bila budak-budak ni dia menyusu, macam contoh minum susu botol kan, especially malam, susu tu akan berada di sekitar mulut, dekat gigi, dekat pipi apa semua. Jadi bila dia tidur dan dia tidak gigi dia tu tak bersih masa dia tidur, masa minum susu malam, so yang itu sebenarnya yang mengganggu gigi, akan merosakkan gigi sebab high sugar content of sugar. Dia akan rosakkan gigi. So kalau kita tengok yang pernah cuba susu Miligo sebelum ni, memang takkan tinggal susu Miligo sebab diorang pun memberi test sama bahawa susu kita ni sangat bagus untuk pertumbuhan tulang, gigi dan juga dia menjaga diri kanak-kanak ni semasa dia membesar. Kesian kan anak-anak kalau kata contohlah macam perempuan saya setengah tu, umur berapa tahun, anak dah 3 tahun, tengok gigi dah rosak, dah rompong semua kan, dah lebih daripada masa kesian kan. Jadi anak-anak saya tak ada alami masalah ni, dan bila gigi Anang cantik lah dah. Gigi Anang elok lah, teratur. Memang sebenarnya kenapa gigi anak saya cantik, kenapa gigi anak saya tak rosak. Itu salah satunya lah sebab saya memang amalkan susu Miligo ni dah lama dengan anak saya. Okay. Jadi itu cerita di samping lah maksudnya anak saya. Okay, yang keduanya anak saya ni kalau kita tengok dia lalu makan. Anak saya memang keempat-empat orang tiada masalah makan. Diorang ni makan lalu susah nak tantrum, susah nak buat perangai kat rumah. Anak-anak saya ni
dia tidak dia ceria lah, ceria, very joyful, sangat happy. Lepas tu dia very selalu dalam mood yang sangat cantik lah, mood dia orang happy, gelak, ketawa. Lepas tu dia orang lovable, cuddable, boleh peluk orang, boleh cium. So dari segi emosi dan juga dari segi karakter dia orang ni happy, a happy child, kanak-kanak yang riang, yang happy lah, sentiasa menggembirakan orang dan mereka pun gembira dengan diri mereka sendiri. So actually mood dia orang sangat bagus. Kenapa nanti saya share. Okay? Kenapa bila minum susu ni anak-anak ni tak tantrum, kurang tantrum. Okay? So yang keempat, anak-anak saya ni susah sakit, susah sangat nak sakit. Maksudnya dia orang kalau tengok anak saya ni, dia kalau nak kata demam tu setahun sekali pun susah nak demam. Especially sekarang lah bila umur dia orang dah 2 tahun tu lagi lah susah nak demam. Dan kalau katalah dia orang tak sihat, sekejap saja dia tak ambil sampai nak kena warded ke. Anak-anak saya ni sejarah dia saya rasa boleh kira lah berapa kali masuk ward, which is Aisyah mungkin sekali sebab dia pernah kena appendix sekali. Aryan dengan Ariana pernah sekali. Selama Iris tak pernah langsung warded, tak pernah. So sekarang ni Aisyah dah 13 tahun, Aryan dengan Ariana dah umur tahun ni dah 10, dah jam 4 tahun ni kan, so 10 tahun. Aryan dah 9 tahun, Iris dah 6 tahun, tak pernah warded. Aryan dengan Iris tak pernah warded. Aryan dengan Ariana pernah sekali warded, tu pun masa baby, masa 5 bulan sebab dia kena batuk kahak masa tu. So jadi kalau tengok dari segi kesihatan, anak saya ni alhamdulillah memang dia punya antibody dan imun dia sangat bagus. Sangat bagus. So yang itu yang saya tengok dia ni lah, yang seterusnya dia tu anak saya ni aktif. Yang nombor 5 anak saya aktif. Aktif maksudnya dia bukan jenis yang mandom, jenis tak fokus, jenis bela, tak. Dia memang sangat aktif. Dia energetik, dia bertenaga. Maksudnya kalau kata hari pagi, daripada pagi sampai ke petang, dia orang boleh main dan dia orang tak tantrum, dan dia orang juga orang kata kalau take a nap tu pun bukan lama lah. Kalau macam contoh tengah nak take a nap dalam sejam 2 jam, dan dia orang bangun, dia orang aktif balik, main. Kemudian kalau tengok dia orang ni alert. Dari segi mind dia orang fokus sepanjang proses pembesaran dia orang. So bila kita tengok sebenarnya saya ni dulu saya suka berjalan, saya suka travel around tau. So tiap kali saya travel, contoh pergi KL ke, pergi ke Kelantan ke kan, you perasan tak kanak-kanak ni kalau diorang travel, parents yang suka travel bawa anak-anak, memang kalau kata dalam tempoh perjalanan yang lama, diorang ni senang nak kena demam, senang nak kena sesama kan. Tapi anak-anak saya tak. Diorang ni tahan, antibody diorang tahan. Diorang very aktif. Lepas tu, kalau kita tengok kat situ, dari segi situlah saya tengok proses yang daripada diorang minum susu daripada kecil meligo ni sampai sekarang, actually dia sangat-sangat banyak membantu. Dia macam saya ni jarang lah nak bercerita dekat kawan-kawan anak aku tak sihat ke apa ke, jarang. Tapi kalau dalam WhatsApp group saya dulu masa kawan-kawan saya anak-anak kecil kan, selalulah anak aku kena warded lah, anak aku batuk lah, travel nanti mesti demam lah, makan silap tak boleh, perut tak tahan lah, cigit-gigit lah, which is anak saya tak ada. Alhamdulillah. Sebab susu lah, saya percaya sebenarnya macam saya cakap sebelum ni, kita kena, memang benda ni adalah fact bahawa bila perut anak ni sihat, dia akan memberi kesihatan kepada sistem tubuh badan. So bila usus cantik, dia akan memberi kesihatan pada tubuh badan. So macam itulah. Jadi sekarang ni saya bercerita hari ini adalah pengalaman saya dengan susu Miligo dengan anak saya 4 orang anak. Okay. Jadi kalau tengok kat situ, okay. So berdasarkan cerita saya tadi, pengalaman saya nak bercerita tentang khasiat susu itu sendiri. Kalau you tengok beza susu kita dengan susu luar,
susu locally made lah, produk lokal lah. Contoh you tengoklah brand macam brand, tak nak sebutlah brand apa kan. Tapi you tengok kotak packaging dia, you perasan tak kat kotak packaging dia? Okay, saya ada buat handphone juga. Okay, kalau you tengok kotak dia, kita susu Miligo ni dia ada details, penerangan terperinci tentang nutrition facts. Perasan tak kat kotak tu? Kalau you ada kotak, you boleh tengok sekarang. So, saya akan buka dia punya nutrition facts. Sekejap. Maklumat pemakanan dekat kotak ni macam ni. Dia ada maklumat, you tak nampak. Tak nampak lah, sorry. Maklumat pemakanan. Kalau kita tengok kat situ, dia tulis kat situ maklumat pemakanan purata komposisi. Tengok kat situ dia ada semua. Dia ada DHA, ada EPA, ada kalsium, iron, iodine, lactose, magnesium, selenium, vitamin, ada macam-macam jenis vitamin, vitamin A, vitamin C, B2, B3, B5, B6, B12, B7, B9, D3, vitamin E. Semua lengkap dekat kotak. Kalau you tengok dekat kotak tu, dia punya ingredients, nutrition fact dia lengkap. You boleh tengok. Dia kecil sikit tau nutrition fact tu, tapi dia semua detail. Okay, kemudian dia ada juga vitamin A, dia ada juga essential amino acid. Ada histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, macam-macam lagi lah dia punya ingredient dia. Maksudnya kita memang hantar susu ni ke lab makmal yang betul-betul boleh tengok detail dia punya minerals dan juga dia multivitamin yang ada dalam susu ni. Okay. So kalau kita tengok ingredient dalam susu ni, okay, kejap ya, saya buka dulu. Ingredient dalam susu ni, bahan-bahan yang antaranya ialah susu kambing sendiri, kita ada whey protein, serbuk whey, dia ada inulin, okay. Kemudian dia ada kurma, madu dan juga kismis. Okay. Dan dia juga ada aquamin F, okay. Lepas tu dia ada lagi tambahan dengan multivitamin apa semua. Kalau kita tengok macam sebelum ni saya dah explain kan apa fungsi inulin. Okay. Saya dah explain juga sebelum ni apa fungsi aquamin, which is ianya sangat membantu pada minda kanak-kanak. Macam inulin ni sangat membantu pada usus kanak-kanak. Jadi kalau kita tengok macam saya cakap, budak-budak ni, kanak-kanak ni, daripada kecil kita memang dah kena jaga usus dia, dah kena jaga perut dia supaya apa saja yang dia makan, nutrition tu sampai ke seluruh badan. Nutrition tu sampai ke semua. Okay, jadi sebab tu kalau kita tengok dalam susu ni dia ada juga sedikit, ada juga inulin, kita letakkan inulin. Okay, kemudian saya nak cerita juga tentang, nak sharing apa tu? Sebab mungkin yang bila baca tu mungkin tak faham kan, mungkin tak faham nutrition facts tu. Tapi ingat tak saya cakap omega 3 ataupun DHA ni berapa yang kanak-kanak ni perlukan? Berapa banyak? Okey. Kalau kanak-kanak ni kan selalunya saya cakap itu dia perlukan 150 ke 200 mg minimum kena ada dalam pertumbuhan kanak-kanak dia kena ada banyak 250 to 250 mg daily intake sehari, okey. So kalau kita tengok susu ni sesuai diambil oleh baby berumur 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Sebab apa? Sebab okey, susu ni macam kenapa saya sampai 6 bulan? Sebab kalau kita tengok kita punya grade whey protein tak sama tau dengan whey protein susu dewasa. Dia ada beza tau susu dewasa dengan susu kanak-kanak. Susu dewasa ni kita gunakan whey protein, grade dia infant, maksud dia grade dia lebih premium dan grade dia tu lebih halus. Lebih halus tu sebab apa? Supaya kanak-kanak ataupun baby yang minum ni dia senang hadam. Dia senang proses dalam usus dia. Dia maksud dia very mild untuk dia punya sistem badan. Sebab tu kita gunakan whey protein yang infant grade. Grade yang lebih grade yang sesuai untuk kanak-kanak. Okey. Itu beza dia. Kadang-kadang ada yang cakap, oh susu dewasa ni boleh je nak ganti jadi susu formula budak-budak. Actually tak boleh tau, tak boleh. Kalau ada orang cakap macam tu, you kena tanya, okay, you punya whey protein ataupun protein susu yang ada dalam susu ni, apa grade dia? You tanya. Okay, macam kita memang cakap betul-betul, kita pakai infant grade. Maksudnya grade yang sesuai untuk kanak-kanak. Disebabkan itu kita memang, saya sendiri berani nak bagi anak saya minum. Sebab anak saya umur pada baby dia minum. Sebab
saya guna whey protein yang infant grade. Itu penting sebab usus budak-budak ni dia masih lagi fragile, masih lagi baru, dan dia macam dia punya function masih belum cukup matang, macam untuk ambil benda-benda solid food apa semua. Jadi sebab tu kita kena pakai whey protein yang infant grade. Jadi kalau kata ada orang tanya, boleh habis tu yang kita yang tua-tua ni boleh ke, yang dewasa ni boleh tak? Minum, kata lagi bagus sebab dia memudahkan usus kita bekerja. Dipakai whey protein yang infant grade, okey, tak ada masalah. So sebenarnya kita dewasa boleh je nak minum susu kanak-kanak, tapi kanak-kanak kita tak galakkan minum susu dewasa untuk dijadikan susu formula. Dia ada beza. Kenapa yang kita cakap susu ni sesuai untuk kanak-kanak? Sebab dia punya intake boleh pergi sampai ke dia unlimited, maksudnya kanak-kanak ni boleh minum sampai 12 kali sehari. Betul tak baby? Macam baby kan? Baby, you rasa minum susu berapa kali sehari? Bukan macam kita tau. Kita ni mungkinlah minum 2-3 kali sehari. Itu pun banyaklah 3 kali tu. Tapi kalau baby, kanak-kanak, dia orang punya intake banyak. Macam contoh budak 6 bulan, umur yang 8 bulan, dia berapa jam? Kadang-kadang selang 2-3 jam dah nak susu lagi. Betul tak? Sebab tu kita kena pakai whey protein yang infant grade supaya usus dia senang hadam. Okay, senang proses. Jadi, kalau orang tanya, susu ni boleh minum berapa kali? It's up to you. Ikut pada kehendak kanak-kanak nak minum banyak mana pun tak ada masalah. Kalau kita tengok dari segi carta yang diberikan oleh daripada inilah untuk budak-budak, selalunya macam kanak-kanak ni kalau dia minum selalunya budak yang 1 bulan dia akan minum 2 ke 4 ounce dalam 8 ke 12 kali sehari, which is benda tu biasa benda tu biasa. 2 bulan 5 ke 6 ounce minum sampai ke 6 ke 8 kali sehari. 3 ke 5 bulan dia akan minum 6 ke 7 ounce 6 ke 8 kali sehari. Benda ni perkara biasa. Sebab tu kalau kita tengok susu ni kita kena sangat very particular. Susu budak ni kita kena hati-hati. Sebab kita tak nak anak kita minum susu. Sebab most of dia punya pemakanan is susu tau. Jadi kita kena pastikan kita bagi yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebab kalau susu tu tak bagus, maksudnya kesihatan anak kita pun tak apa-apa nak bagus lah. Of course lah, sebab dia memang minum susu banyak. Jadi kalau kita tengok satu lagi, okey, saya cerita tentang omega. Nak cerita tentang omega untuk kanak-kanak. Penting tak omega ni untuk kanak-kanak? Okey. Omega ni memang sangat penting untuk kanak-kanak. Omega ni ada DHA dan juga ada EPA. Okay, kalau kita tengok, dia apa fungsi-fungsi dia? Antara dia tu menyokong pertumbuhan fizikal, kognitif dan social development. Macam saya cakap tadi lah. Pertumbuhan kanak-kanak, pertumbuhan gigi, tulang, apa semua ni. Kemudian dia punya kognitif ni, dia punya dari segi minda dia. Dan dia juga punya social development. Social development ni responsif, dia macam dia respon. Dia berkomunikasi dengan kita macam mana, dia bercakap, dia angguk, dia geleng. Benda ni kita panggil social development dia. Macam mana dia respon, dia communicate dengan orang. Okay? So dia sangat penting omega 3 ni. Okay, kemudian dia untuk untuk immune system kanak-kanak sendiri. Maksudnya kalau kata let's say kanak-kanak ni kurang omega 3 ni, dia akan mengganggu immune system dan juga antibody dia. Kemudian dari segi dia punya fokus dengan attention, kemudian dari segi dia punya penyakit. You perasan tak sekarang ni kanak-kanak ni kalau kata banyak tahu kes sekarang ni kanak-kanak umur baru 6 tahun, 10 tahun dah kena kencing manis. Benda ni sekarang ni dah jadi macam satu trend. Okey, sebab apa? Sebab kalau tanya saya, of course lah benda ni dia penyakit kanak-kanak ni, okey, kita ni orang tua nak kena kencing manis, pemakanan kita ni yang dah bertahun-tahun lamanya, faham tak? Betul tak saya cakap ni? Bertahun-tahun lamanya baru dia boleh jadi kencing manis. Maksudnya bukanlah kata sebulan makan benda manis, terus jadi kencing manis. Dia develop pelan-pelan dalam body system. Tapi kanak-kanak sekarang ni ada juga yang banyak kes sekarang ni umur 10 tahun dah kena kencing manis. Sebab apa? Sebab kurangnya omega 3 ni pun salah satu punca juga. Sebab apa? Sebab omega 3 ni sebenarnya dia sangat penting untuk menjaga sistem metabolisme badan. Kenapa sistem metabolisme ni penting? Tanpa sistem metabolisme badan yang apabila kurangnya sistem metabolisme badan ni berlakulah obesiti, darah tinggi, kencing manis,
Lepas tu kolesterol tak baik semua ni. Sebab apa? Sebab kurang omega 3. Sebab tu kalau kanak-kanak ni omega 3 ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Omega 3 ni apa? DHA dengan EPA ni sangat penting. Sebab dia actually dia kontrol kita budak-budak punya hormon. Kontrol dia dari segi dia punya sistem metabolisme. Kalau sistem metabolisme, contoh lemak, sistem metabolisme lemak tu tak cantik. Jadi budak-budak ni boleh jadi obesity, boleh jadi gemuk. Sistem metabolisme anak kita tak cantik, dia boleh jadi kecil manis. Sistem metabolisme anak kita tak cantik, dia punya brain development dia boleh jadi slow. Jadi omega 3 ni sangat-sangat penting untuk untuk kanak-kanak punya development. Sebab tu kalau kita tengok susu mana-mana pun dia akan highlightkan DHA, omega semua dia memang akan highlight. Okay. So, tahu tak, sekarang ni soalan saya, you all tahu tak berapa banyak DHA content dalam satu scoop susu? Okey, kalau kita tengok susu Miligo tu, kita ada bagi satu scoop kecil kan, satu scoop kecil tu dia punya content is dia punya content gram dia 15 gram. 15 gram susu. Satu scoop kecil. Kalau scoop besar is 30 mg. So, satu scoop kecil, kalau kata untuk bancuhan, kita perlukan 3 scoop. 3 scoop tu bersamaan dengan 100 ml air lah, lebih kurang. 3 scoop tu 100 ml air. So, kalau itu untuk umur yang bawah 3 bulan lah. Kalau macam contoh anak yang dah besar 6 bulan ke atas ni, dia minum susu dalam 200 ml air. 200 ml kan? So, kita akan guna dalam lebih kurang 6 ke 7 scoop. Okey. 3 scoop bersamaan dengan 20 mg DHA. Cuba kira tengok. Cuba kira. 3 scoop bersamaan dengan 20 mg DHA. So, kita guna dalam 7 scoop sekali minum. Maksudnya, kita dalam setiap kali minum, sudah ada 40 mg DHA. Okey, 40 mg DHA. So, kita tengok sekarang ni, 3 scoop bersamaan dengan 20. So, kalau kita bancuh susu kanak-kanak 6 bulan ke atas ni, selalunya kita guna 6 ke 7 scoop. 6 ke 7 scoop. Kalau macam scoop besar yang kita bagi dalam go milk tu kan. Yang tu selalu kita guna apa? Saya kadang-kadang saya bancuh anak saya, kalau pakai scoop besar tu saya bancuh dalam 3 scoop. 3 scoop maksudnya adalah lebih kurang berapa tu? Satu scoop 15. So, ini sekejap. So, lebih kuranglah dalam 40 ke 50 mg DHA. So, saya letaklah 50 mg DHA pada yang guna 3 scoop besar ataupun 7 scoop kecil ataupun 4 scoop besar, lebih kuranglah. Plus minus sekali minum dalam 50 DHA. 50 mg DHA. So, kanak-kanak ni sebenarnya dia perlukan 150 ke 250 mg DHA sehari. Okey, so maksudnya kalau anak kita minum susu tu macam 6 bulan kan, 6 bulan selalu anak saya kalau masa 6 bulan setahun tu dia akan minum dalam 5 kali ke 6 kali sehari lah. Dia akan minum. Maksudnya kalau dia minum 6 kali, saya letak 6 kali 6 kali sehari, sekali bancuhan dia dah ada 50 DHA, betul tak? 50 mg DHA sekali minum sehari Okey. Kalau dia minum 6 kali maksudnya dia dah ada 6 kali dengan 50, dia dah ada 300 mg DHA. Faham? Kalau dia minum 5 kali, maksudnya dia dah ada 250 mg DHA, which is dah cukup untuk anak-anak. Okay? Faham ke? Faham tak? Buat kira matematik pula hari ni. Teruk pening sikit Okay. Simple saja. Kalau nak pastikan anak kita cukup DHA untuk pembesaran dia, untuk minda dia, just make sure, pastikan dia minum paling kurang 4 ke 5 kali sehari. Untuk cukupkan 150 mg ke 250 mg DHA. Kalau cukuplah anak kita minum satu hari 4 gelas ataupun kita kata 4 botol 5 botol sehari kalau untuk baby, sukatan dia perlu dalam 250 ml air macam tu. Kalau skup kecil kita guna 7 ke 8 skup. Kalau skup besar boleh pakai 3 ke 4 skup. Okey. So dia dah cukup dah dia punya DHA harian. Bagus tak? Baguslah. Maksudnya tak payah dah nak pergi beli vitamin kat luar tu. Yang apa-apa brand tu nak beli, nak bagi makan, tak payah dah. Sebab susu tu dah
dah cukup. Saya tolong kirakan hari ni, okey? So kalau ada yang tanya, kalau ada yang tanya lepas ni, anak saya berapa kali boleh minum susu? Cakap je, boleh minumlah banyak kali pun tak ada masalah. Sebab whey protein susu ni sangat halus, senang dihadam, senang diproses dalam sistem tubuh badan. Yang kedua, kalau dia tanya pula, okey, kalau lah ada yang cerdik-cerdik tu tanya kan, dia kadang-kadang ada juga orang yang ibu-ibu yang prihatin ya. Selalunya dia akan tanya, berapa cukup ke DHA apa semua ni? Cakap memang cukup. Kalau daily intake memang cukup. Sekali minum memang tak cukup lah. Maksudnya kena minum paling kurang 4 ke 5 kali pun dah cukup. Macam kalau baby kan, baby minum lagilah banyak kali. Baby sebenarnya kalau umur budak 3 tahun ke bawah, dia memang perlukan DHA yang sangat tinggi. Lebih kurang 500 ke 800 mg sehari. Ni untuk 3 tahun ke bawah tau. Sebab apa? Sebab pemakanan mereka. Macam kita dah dewasa kan, macam kita dewasa ni lain, kita makan macam-macam apa semua. Tapi budak-budak yang ni 3 tahun ke bawah ni, masa ni adalah proses sel otak mereka ni tengah berkembang. So memang mereka memerlukan intake DHA yang tinggi. So sebab tu kadang-kadang bila budak minum susu, jangan kedekut. Janganlah kedekut dengan anak-anak ni, nak minum susu mahal ni susu ni. Ambur-ambur, kesian kat anak kita ke bulu nak minum susu tak bagi. Sebab apa? Mahal. Tapi susu ni dah lah murah, dah bagi ni harga murah ni. Tak dapat dah mana-mana susu macam ni. Dengan berapa berat dia? 650 gram. Harga berapa harga ahli? Allah murahnya 6 kotak RM270 tak dapat kat market. Dengan value nutrition yang dapat ni tak dapat kat pasaran. Sangat-sangat berbaloi dengan DHA yang mencukupi, dengan magnesium yang tinggi. Kalsium je tak? Kalsium dia berapa? Berarti tak kalsium dia berapa? Allah. Beli susu tak tengok ni masalahnya ni. Berapa kalsium, berapa tak tengok pun. Kita tengok kalsium dia berapa. Nak cerita ni, mesti tolong ceritakan. Kalsium dia dah sangat-sangat cukup dah untuk kanak-kanak. Maksudnya tak payah dah pergi beli pula dah ni vitamin bubur kalsium, bubur DHA, bubur tak payah dah beli kat luar. Yang ni dah cukup dah, bagi minum sehari 4 kali dah cukup dah. Tak perlu apa-apa pun vitamin. Anak-anak saya tak ada vitamin pun kat rumah. Tak ada saya beli apa-apa, tak ada. Sebab saya percaya anak saya minum, tapi kena make sure lah anak kita minum 4 kali ke 5 kali sehari minum Okey. So kalau kita tengok kalsium dekat dalam dia tulis apa ni? 100 mg bersamaan dengan 895.6 mg. Banyak tu. Banyak tu sayang. Okey. You tahu tak sekarang ni berapa daily intake kalsium yang you perlukan sehari kanak-kanak? Mai saya cerita. Kanak-kanak kalau 1 ke 3 tahun, dia perlukan 700 mg kalsium sehari. Yang ni dah 800 lebih sekali makan. Dah cukup dah untuk kanak-kanak. Tak payah pergi tambah-tambah dah. Jadi sebab itulah kalau kita tengok betul-betul gigi anak saya memang cantik. Lepas ni pastikan mak bapak ni minum, pastikan bagi susu ni supaya gigi dia orang cantik. Tulang dia orang cantik, jatuh tak adalah, patah-patah tangan tak ada. Alhamdulillah lah anak saya ni pun puas juga sebenarnya, especially yang Aryan tu. Main naik basikal jatuh tertonggeng semua dia, tapi alhamdulillah lah tak adalah kata sakit yang nak kena pergi tampal-tampal ke. Setakat ni alhamdulillah lah, lega lah kan. Sebab apa? Dia punya kalsium sangat tinggi, sangat bagus. Kemudian magnesium dia pun bagus. Magnesium dia kalau 100 mg intake dah 104.7 mg. Magnesium ni sebenarnya kalau ikutkan umur 1 ke 3 tahun dia cuma perlukan 65 mg sehari. Lepas tu ada pula tanya, habis tu kalau terlebih macam mana? Tak jangan risau. Kalsium ni sebenarnya kalau terlebih ke apa ke dalam badan dia akan naturally dia akan dissolve, dia akan keluar. Bila perut anak sihat, nutrisi yang terlebih dia tolong buang. Dia ambil yang perlu saja. Orang takut pula kan bagi bercatu pula minum susu anak-anak. Oh tak boleh lebih-lebih, tak boleh. Nanti terlebih kalsium. Bukan macam tu tau. Kalau anak-anak kita sihat, perut sihat, tu yang penting tu, perut kena sihat. Bila perut kita sihat, apa sahaja nutrisi yang terlebih, dia akan dibuang dalam body system kita. Dia akan dibuang secara natural. Kalau tak cukup, dia akan ambil. Tu kita kena faham. Sebab tu saya cakap, penting sangat anak-anak ni perut dia sihat. Penting sangat, okey? Jadi kalau kita tengok kat sini, pecahan dia punya vitamin siapa ni memang semua dah komplit. Alhamdulillah dah komplit semua dah. Okey, jadi kalau boleh nak cuba kita nak fokuskan dekat DHA saja. DHA tu kena cukup minum sehari 4 ke 5 kali. Kalau baby memang kena minum banyak kali lah. Macam baby standard lah memang akan minum
8 kali, 12 kali, macam setengah mak tu anak dia cakap sebelum ni, sebelum ada testimoni juga yang pernah cakap, sebelum ni anak dia minum susu brand lain, minum sampai 12 kali, 15 kali sampai tak cukup-cukup, sejam setengah nak susu. Kenapa? Sebab apa? Sebab body dia tak cukup. Budak-budak ni badan dia macam automatik tau. Dia macam sistem badan kita ni kan dia cerdik sebenarnya. Kalau tak cukup dia akan minta. So dia akan minta dengan hantar signal kepada brain, benda tak cukup, ada tak cukup dalam badan ni, nak kena makan lagi. Dia akan hantar. So budak ni akan minta makan. Tapi bila kata benda tu cukup dalam tubuh badan, budak-budak ni minum susu pun jadi cukup-cukup. Macam contoh anak saya dan testimoni lain pun ada cakap, kalau minum susu Miligo ni, anak-anak satu dia cepat kenyang, dan kenyang itu pun bertahan lama. Dia tak adalah kata cepat sangat lapar. Sebab apa? Sebab usus dia dah cantik. Bila usus kita sihat, apa yang diperlukan saja yang dia akan minta. Jadi sebab tu budak-budak ni, dia makan, dia tak makan, dia tak ada kata nak kerak makan sangat, tak. Macam anak saya, ini pengalaman saya sendiri, anak saya makan sangat senang, dia makan senang sebab dia punya mood pun cantik. Okey, saya nak cerita pasal mood. Okey, pasal mood. Kenapa saya cakap susu ni bagus untuk mood yang cantik, okey? Kalau you tengok, ni nota saya ni, saya siap tulis semua ni, okey. Kalau kita tengok dari segi mood mood system, dari segi mood kenapa susu yang bagus boleh memberikan mood yang cantik untuk anak-anak. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam susu ni dia ada omega 3 kan, omega 3 tadi kan, satu lagi adalah magnesium. Magnesium juga membantu untuk mood yang cantik. Kalau tengok susu ni, dekat ingredient nutrition fact dia dah ada magnesium dia kat sini. Magnesium ni pun dah cukup. Maksudnya kalau budak-budak yang kurang magnesium, satu dia akan senang tantrum, yang kedua dia akan cepat letih, yang ketiga dia susah nak fokus. Ni sebab kekurangan magnesium. Kita boleh tengok tahu sebenarnya dia ada kajian. Magnesium ni bagus juga untuk ADHD, dia bagus untuk ADHD, dia bagus untuk untuk minda supaya dia tidak orang kata tak bela, tak moody. Ni bagus. So magnesium ni pun penting tak untuk brain apa semua. Jadi kalau anak kita kurang magnesium, dia boleh jadi juga tantrum, dia boleh jadi juga orang kata moody dan sebagainya, mood swing dan sebagainya. Jadi kalau you tengok minum susu ni, you perasanlah lepas ni kena tengok anak-anak dekat rumah mana minum susu Miligo ni. Kalau rasa-rasa suami kat rumah pun moody, boleh juga nak bagi minum susu Miligo. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau tengok tok lelaki tu balik-balik tiba-tiba nak marah-marah kita ni, bolehlah minum susu Miligo, boleh juga untuk mood dia bagus. Tak cukup dengan Bimai, tak cukup dengan tambah dengan Miligo lagi. Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi bahan, satu lagi kismis, saya nak highlightkan tentang kismis. Kenapa kismis ni bagus? Kismis ni juga ada omega 3. Okey, kismis ni juga ada potasium dan juga magnesium. Dalam kismis ni juga dia bagus untuk pertumbuhan rambut. Kalau kita tengok anak-anak yang biasalah baby kan, bila baby kita cukur rambut. Tengok rambut anak saya tak tumbuh-tumbuh. Bagi minum susu Miligo, insya-Allah dia boleh mempercepatkan pertumbuhan rambut, sebab dekat dalam kismis ni dia ada fungsi untuk pertumbuhan rambut. Rambut ni juga kita perlukan vitamin biotin. You tahu tak biotin? Biotin ni adalah vitamin B7. Dekat dalam susu kita ada biotin. Okey, ada vitamin B7. So maksudnya bagus untuk pertumbuhan rambut, kuku, memang baguslah. Jadi untuk kulit pun sama juga. Kulit pun betul perlukan ada vitamin E apa semua ni, vitamin C pun ada. So actually dah lengkap. Saya ni kalau nak cerita lebih-lebih, kalau orang tanya je susu ni bagus ke tak bagus, buka kotak tu, tengok kotak tu, tunjuk dekat dia ni. Nutrition pemakanan, nutrition facts dia. Yang dekat situ pun dah tahu dah banyak sangat vitamin. Dan kadang-kadang vitamin yang ada dan kalau you tengok vitamin yang dekat dalam ni tak ada pun dekat dalam, tak sebanyak seperti you beli suplemen kat luar untuk kanak-kanak. Faham ya? So saya rasa kalau kata lepas ni ada orang bertanya tentang produk kita,
tunjuk saja maklumat pemakanan ataupun nutrition facts ada dekat kotak tu. Yang tu semua memang valid sebab yang ni memang tested ataupun diiktiraf oleh laboratories ya, di mana ianya adalah benar. Dan dalam ni kalau you tengok tak banyak susu lokal. Susu lokal bukan susu brand kat luar. Susu lokal yang claim kata susu untuk kanak-kanak, diorang tak berani nak pamerkan maklumat pemakanan ni macam susu Miligo. Tu kelebihan kita. Contoh kalau orang tanya lepas ni, saya pun pakai juga susu kambing brand ni. Katanya dia ada tak nutrition facts? Ada tak maklumat pemakanan yang lengkap macam susu Miligo? Confirm tak? Memang tak ada. Sebab mungkinlah saya tak tahulah, mungkinlah itu adalah diorang mungkin tak ambil berat. Tapi kalau Miligo ni memang kita betul-betul formula untuk kanak-kanak. So kalau pada mereka yang bertanya, umur berapa dah boleh minum Miligo? Okey, sebenarnya susu Miligo ni memang susu kanak-kanak, boleh minum bermula daripada 6 bulan. Kenapa saya suka bagi pada start pada 6 bulan? Sebabnya perut anak kita masa tu dia dah boleh terima solid food. So kita memang galakkan formula milk. Kalau yang less daripada 6 bulan tu nak minum boleh tak puan. Kalau umur 7 bulan you tengok dia tak ada masalah kesihatan ke apa semua, kita boleh galakkan dia minum, tak ada masalah. Kenapa saya tak berapa nak sarankan umur sebulan 2 bulan, sebab apa? Sebab masa ni sebenarnya diorang sepatutnya kita kena galakkan breastfeed ataupun minum susu ibu. Jadi kita kena tolong ibu dulu. Kalau kata dia sebelum dia orang cakap saya tak ada susu badan sebab tu ibu tak ada susu badan sebab tu nak kena bagi minum susu Miligo. Ada cara suruh ibu tu minum susu Go Milk. Minum gocok. Tu cara kita nak explain tau. Kalau lah contoh dia kata saya tak boleh bagi susu badan sebab saya tak ada susu badan, suruh dia minum susu Go Milk dengan gocok untuk membantu menghasilkan susu badan yang banyak. Okey? So anak 6 bulan baru kita, kalau contohlah masih lagi orang kata nak cuba susu formula, kita boleh galakkan minum susu Miligo. Okey? So saya rasa session saya dah boleh ni lah, dah boleh buka Q&A untuk semua tentang susu Miligo. So apa promotion sekarang yang kita buat untuk meningkatkan ataupun untuk memberi kesedaran, menyambut kempen kesedaran daripada Vista untuk memperkenalkan susu Miligo pada anak-anak, pada baby, pada kanak-kanak berkenaan dengan susu kambing. So kita sekarang ni buat promotion. Kita masukkan dekat dalam sistem kalau boleh tengok. Okey, 6 kotak harga RM270, saya bagi 100 BV untuk repurchase. Okey, so actually memang sangat berbaloi. Maksudnya bayangkan 270 you boleh dapat 6 kotak. 6 kotak cuba darab dengan berapa kilo tu 6 kotak. Sangat-sangat murah. Saya dulu kalau nak dapat banyak tu memang beribu duit habis. Kesian kat saya dulu kan. Jenuh lah belanja beli susu kambing kat luar negara. Sebenarnya susu kita pun susu overseas juga. Susu kambing tu daripada Holland. So masih juga imported. Cumanya diproses, diformulasi, di kilang HR. Sebenarnya susu kita pun imported. Kalau orang tanya susu ni imported ke? Memang imported sebab susu kambing tu pada Holland. Okay? Holland ni antara negara yang mengeluarkan susu kambing yang premium. Sebabnya apa? Sebabnya satu, kambing-kambing yang dijaga tu kambing-kambing yang orang kata pemakanan dia cantik, susu dia pun cantik lah. So proses penghilangan dia pun cantik susu kambing tu. So kita memang imported pada Holland. Kalau you tengok kebanyakan susu kambing yang berada di market, yang kalau claim susu kambing daripada Holland, kebanyakan daripada kilang kita lah. Sebab kilang kita is one of the most, kilang kita adalah kilang yang banyak mengimport susu daripada Holland. Okay? 650 kali 6. Bayangkan 6 kotak bersamaan dengan 3.2 kilo, 3.2 kilo. 3.3 kilo lebih kurang. Banyak tu, 250. Sangat berbaloi. Okay? So, terima kasih banyak-banyak. Saya dah bagi explanation. Saya buka untuk Q&A. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan tentang susu Miligo? Boleh tanya. Ada boleh mula bertanya soalan. Silakan kita buka untuk Q&A, question and answer.
Kucing pun boleh minum susu ini ya. Sebab saya tahulah saya juga penternak kucing seperti Puan Aida. Ya, Kita tidak menggunakan kalau di kedai pet shop ni memang yang disyorkan untuk kucing-kucing ini adalah susu kambing. ya. Itu formula untuk binatang. Tetapi kucing-kucing yang saya semuanya adalah kucing-kucing yang minum susu kambing High God. Lepas ni balik saya nak bagi minum Miligo lah pula. Sebab ada 2 ekor Boleh. baby kucing. Okey, silakan, ada boleh bertanya soalan? Ada? Dia tak nak tanya apa-apa. Macam okey je ke dah memang tak nak ada baby? Ustaz tanya, Ustaz Radhi Kamerul Highland tanya saya nak baby lagi ke? Oh, tak sedar juga dah. Tak ada boh. Dia Okey. boh, tak boleh. Okey, silakan. Kok ada siapa-siapa nak bertanya soalan? Tak ada? Faham lah semua. Oh, bagus lah. Semua okey lah, faham lah. Ustaz nak tambah aku boleh juga Ustaz? Boleh? Nak tambah ada tak nak sharing-sharing testimoni ke? Saya tadi sharing macam-macam dah. Anak nombor 1, 2, 3, 4 semua dah sharing dah tadi. Kalau kita selalu ikuti kelas Puan Aida biasanya akan memulakan bercerita tentang produk berdasarkan kepada testimoni dan pengalaman diri sendiri dan keluarga. Termasuk juga lah hari ini. Mukadimah Puan Aida adalah berkenaan dengan amalan produk-produk apa nama Miligo ni dihasilkan sebab dia nak bagi anak dia minum. Kan? Sampaikan kalau kita tengok ni. Kalau kita tengok dekat kotak ni saya pernah ditegur ni Mak Saleh mana kata ni syarikat orang Malaysia lah apa semua tiba-tiba ni letak nama gambar anak Mak Saleh. Anak Mak Saleh apa saya kata ini anak Puan Aida dia bukan Mak Saleh. Dia Mak Soleh. Tak ada masalah. Belakang saya tu kepala Ustaz Azmer. Sebab saya Apa Ustaz? Sihat Salam. ke? Assalamualaikum. Salam Ustaz Radhi, silakan. Ada satu soalan. Ya. Ya, boleh Ustaz. Ada satu kes baby tu baru 3-4 hari maknya meninggal. Okay. Sesuai tak susu Miligo ni kita beri ataupun bagaimana kaedah bancuhan kepada anak yang sangat kecil begitu? Terima kasih. Ustaz boleh saya tahu tak anak dia umur berapa Ustaz? Ini saya pun tak ada maklumat tepat, cumanya lebih kurang begitulah fahamnya, anaknya kecil lagi lah. Anak kecil lagi. Okey. Tak ada masalah nak minum susu Miligo. Dia sebenarnya okey kalau macam tu saya cakap tadi macam susu Miligo ni sebenarnya kalau dibandingkan dengan susu lain, kita tengok susu Miligo ni yang pertama dia memang dia punya nutrisi fat dia dah lengkap. Yang keduanya bila budak-budak minum selalunya dia akan rasa kenyang lama sikit tempoh 2 ke 3 jam. Dia masih boleh kekal kenyang. So kalau untuk anak kecil kita galakkan dia minum, bagi minum dan bila dia berkehendak dia akan minta lagi. Selalunya macam tu. Macam kalau contoh umur saya sebenarnya saya advise mulakan susu Miligo ni masa umur 6 bulan sebab kita nak galakkan ibunya menyusu. Tapi kalau kata let's say dia tidak dapat susu ibu, kalau 3 bulan pun dah boleh minum, tak ada masalah. Sebab kita gunakan whey protein tu infant grade. Infant grade tu maksudnya perut yang masih belum cukup matang pun boleh minum. Itulah dia. Jadi kalau kata umur dia 3 bulan, saya galakkan. Kalau kurang pada tu, kita nak tengok tahap kesihatan baby tu macam mana. Kalau dia ada problem, kadang-kadang baby ni kecil-kecil dia ada problem. Perut tak cantik ke apa. Kalau budak tu sihat, insya-Allah 3 bulan dah boleh mula. Okey? Terima kasih Ustaz soalan. Ini satu botol tu ada berapa skop, berapa ml Okey. Kalau kita tengok 3 skop boleh bancuhan air dia 90 ke 100 ml. Dia tengok pada budak setengah. Okey, saya nak ajar cara bancuhan boleh tak sekarang ni? Okey, macam mana nak bancuh dia? Ini yang sangat penting tau. Sebab you kena faham tau, DHA apa semua ni, dia tak ada sesetengah, ini kita kena biasakan tau. Ada sesetengah susu, dia bahan-bahan ini, bila dia bukan premium, dia tak tahan pada suhu panas. So sebenarnya suhu yang cantik ni kena at least air suam. Tapi kan kadang-kadang mak bapak ni, dia orang tak faham air suam tu macam mana. Air suam tu maksudnya letak dulu air kosong, baru letak air panas. Jangan letak air panas direct dan letak air kosong. Faham tak? Kadang-kadang kita belang botol,
Lepas tu cik, tekan yang panas. Lepas tu, kalau dia betul bubuh air kosong. Dah maksudnya, salah cara tu, tak boleh. Sepatutnya letak je air kosong dulu. Lepas tu kacau. Kalau kata anak jenis minum, anak saya jenis minum susu, dia tak suka panas. So saya memang bancuh air kosong saja sebenarnya. Anak saya ni memang air suhu bilik. Dia tak ada masalah. Dia boleh minum sebab susu kita ni, dia sebab dia halus kan. So dia senang dilute dalam air tau. Dia senang hancur dalam air. Kalau kata susu tu, kalau kata susu tu, kualiti kurang, dia memang perlukan air panas. Tapi susu kita kualiti dia memang premium. So you tak perlu air panas pun, you dah boleh hancur, dah boleh minum. So macam susu anak saya bancuh sebelum ni, saya tak pernah boleh letak air panas sebab saya nak dia punya content of, dia punya khasiat tu terjaga. Sebab kadang-kadang kita tak tahu suhu air panas tu dia tak tunjuk suhu berapa, betul tak? So kalau boleh, nak bancuh susu, kalau kata anak memang jenis minum susu yang suam, susu yang panas, tak suka susu sejuk, so you boleh bancuh dengan air kosong dulu, lepas tu baru campur dengan air panas. Jangan letak direct heat punya water dekat dalam susu tu. Ini sangat-sangat penting. Kadang-kadang mak ni memanglah orang dulu semua macam tu. Dia orang bancuh mesti bubuh air panas baru bubuh air suam. Tak boleh. Kalau boleh kita nak make sure buat air kosong dulu baru letak air panas. Okey, lepas tu you boleh shake susu tu. Okey, so cara bancuhan dia 3 scoop, you letak 100 ml lah, lebih kurang. Nak senang 100 lah. So kalau kata contoh anak you suka yang pekat sikit, you boleh tambah tambah extra scoop pun tak ada masalah. Sebab susu ni kalau pekat, minum pekat pun dia takkan menyebabkan sembelit. Kenapa kadang-kadang parents ni, tak boleh, anak saya tak boleh minum susu pekat-pekat. Nanti kan anak saya apa? Sebab sembelit lah tu. Kebanyakan isu ni sembelit lah. Tapi susu kita tak menyebabkan sembelit, takkan menyebabkan belotek ataupun kembung. Dan dia juga boleh membantu penambahbaikan usus. Sebab dia ada apa? Sebab dia ada omega, dia ada DHA semua ni. Dia very good untuk usus. Dan kita juga letakkan sedikit inulin untuk membantu usus ni, dia ada lapisan. Hari tu kan kita cakap kan pasal lapisan kat usus kan? Sebab daripada apa? Daripada inulin kan? So actually inulin ni sebenarnya dia fungsi dia untuk memberi perlindungan kepada usus. So bila anak you makan ke apa ke, dia tak ada kena inflammation. Bila ada inflammation itulah menyebabkan perut kembung, cirit-birit, muntah, tak sedap perut. Nah, ni sebab because of inflammation. But bila kita letak dia omega dah ada, bila dia ada magnesium, bila dia ada kismis, semua tu membantu kepada anti-inflammation. Okay? So susu kita ni memanglah terbaik. So you all kena tukar, cuba tukar. Dan sebenarnya kalau ikutkan survey yang kita buat sebelum ni, kita pernah buat survey kita hantar ke beberapa taska di mana kanak-kanak yang biasa minum susu yang brand-brand mahal tau. Contoh dia biasa minum susu Enfagrow, apa-apa semua ni lah yang Pediasure semua ni, dia sangat senang terima rasa susu Miligo. Sebab apa? Susu Miligo ni rasa dia sangat standard. Dia international punya rasa. Maksudnya dia tak rasa macam susu itulah susu yang kata rasa dia kuat sangat. Dia rasa dia senang diterima oleh baby. So sebenarnya jangan risau. Kadang-kadang orang cakap, alah saya takut nak tukar susu sebab takut anak saya tak terima. Saya memberi survey yang kita buat daripada 10 budak, hanya kita dapat reaction 1 ataupun 2 saja. Itu pun yang mana dia biasa minum susu yang sangat manis. Kalau anak dia biasa minum susu manis, susu yang ada high sugar content, memang dia akan ada sedikit penolakan pada susu Miligo. Tetapi macam mana kita nak switch dia? Senang saja, kita bagi dia pekat sikit. Maksudnya kalau kata contoh anak you biasa minum susu manis, kan? Lepas tu nak tukar Miligo, sebab Miligo ni tak ada gula kan? So you just tambah je scoop extra supaya dia bagi rasa lemak sikit. So budak-budak ni dia boleh orang kata boleh terima rasa tu. Bila contoh sebelum ni kalau kata susu budak biasa yang boleh terima, dia akan minum lah 3 scoop 100 ml dah okey. Kalau mungkin budak tu biasa minum susu manis, tambahkan sikit 4 scoop, 5 scoop, tak ada masalah sebab susu ni tak ada sugar dan dia punya kalau banyak lagi scoop lagi untung sebabnya dia punya DHA content lagi bertambah. So actually it's good. Okay, so kalau lepas ni jangan kedekut ya mak bapak ya. Buat pekat-pekat sikit baru sedar anak minum. Laju dia pun minum. Tahan lama sikit kat perut tu. Okay? Alright. Ada lagi soalan? Silakan.
Jangan kedekut nak tanya soalan. Kedekut tanya soalan pula. Ada tak nak tanya soalan gapo-gapo sebab dalam Nak ni tanya soalan boleh tak? silakan silakan. Assalamualaikum Waida. Waalaikumsalam. Nak tanya bayi pramatang tu macam mana? Boleh minum tak? Bayi pramatang tak ada masalah, boleh minum, tapi bukan masa baru lahir tau. Maksudnya masa dia bayi pramatang ni because dia lahir awal kan. Tapi bila dia dah berada di luar di bumi kita ni, dah keluar ke dunia ni, maksudnya bila dia umur 3 bulan dah boleh minum, tak ada masalah. 3 bulan 6 bulan dah boleh minum. Make sure cuma pastikan yang anak kita tu bayi pramatang ni tak ada masalah dari segi dia punya kesihatan. Sebabnya bukan apa, kenapa saya ni susah sikit nak bagi baby yang tak siap minum, bukan sebab apa, sebab kadang-kadang dia ada banyak, baby ni kan dia sangat sensitif. Bila dia tak sihat ataupun dia ada penyakit, dia kena dapatkan consultation pada doktor. Doktor ni dia dapat detail kan apa baby ni ada masalah apa-apa. Tapi sebenarnya kalau ibu tu berani boleh cuba dulu. Kadang-kadang adalah orang cakap baby umur 3 bulan tak berapa nak sihat, perut sembelit apa semua, nak cuba. Saya bukanlah kata saya tak ni, cuma kadang-kadang ni mak bapak ni orang takut. Cuba dulu bagi minum sekali. Kalau okey sesuai boleh continue. Itu saja. Okey? Kemarin saya sekarang berada di Gua Musang untuk training secara kelompok-kelompok kecil di daerah Gua Musang ni. Ada jumpa seorang ibu nama ni Puan Nora, dia mengamalkan susu kambing sejak zaman high god lagi. Dia kata mengamalkan susu kambing ni pada waktu pregnancy, waktu dia mengandung, alhamdulillah bila baby lahir, baby tu kulit putih, lepas tu dia tak kena demam kuning, molek, lepas tu cerdik pula tu. Kamu kecek Kelantan duduk sini, kecek Kelantan sebab Pak Aida pun dia ada darah Kelantan juga ni. Baik. Jadi silakan kok nak tanya soalan lagi ni. Kita ada masa lagi sebelum kita berakhir pada pukul kita jadualkan 3.30 habis. Jadi ada masa lagi. Boleh nak tanya soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sila. Siapa yang dulu? Tak kisah siapa dulu pun boleh. Assalamualaikum Puan Aida. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang maklumat pemakanan ni yang saya tak tahunya. Sebut whey tu apa benda? Whey, sebut whey. Ya. Whey tu protein. Okey. Whey protein tu lah tadi yang cakap tu infant grade kanak-kanak. Grade untuk budak-budak. Tu yang kita panggil whey protein, serbuk whey kita panggil. Jadi whey protein tu yang membezakan susu kanak-kanak dan susu dewasa. Macam susu Miligo, whey protein tu dia memang khas untuk kanak-kanak. Jadi kanak-kanak yang ada masalah usus, sebelik, yang susah nak hadam makanan, dia sangat sesuai ambil susu Miligo. Sebabnya whey protein serbuk whey tu dia untuk kanak-kanak. Memang khas. Kita keluarkan untuk kanak-kanak. Okey? Ya. Terima kasih Puan Aida. Sama-sama. Okey, terima kasih Abang Lee. Siapa lagi pula nak tanya soalan? Silakan. Selamat petang Puan Aida. Ya, selamat petang Liz. Ya, saya nak tanya, memang dalam dia Miligo ni, dalam kotak dia memang ada sudu ke? Dia ada skop kecil. Kalau kata sebelum ni memang ada skop kecil. Kalau kata tak ada, you boleh ambil skop biasa sebab skop infant ni sama je dia punya sukatan 15 gram. Ada dapat tak skop dia? Sebab saya anak sudah 16 tahun. Jadi saya kasih dia minum gocok gomil, dia cakap mami tak sedap lah. Jadi saya ingat nak buka ni kasih dia minum, tapi saya belum lagi lah sebab sini dia cakap budak umur dari 6 bulan sampai 12 tahun kan. Jadi sebab dia orang sudah 16-17. Boleh minum, tak ada masalah. Okey. Sebenarnya itu pun tak ada sudu kan? Itu gocok gomil pun tak ada sudu. Gocok gomil ada sudu dekat dalam ada tak? Cuba you tengok. Tak ada. Tak ada sudu. Tak ada. Memang tak ada sudu. Berapa gram ya? Satu skop tu, Satu skop tu 30 mg. 30 miligram. Tapi pertama bulan saya beli ada sudu, tapi sekarang beli semua gocok gomil sudah tak ada sudu dekat dalam. Nanti I kena check dengan production sebab sebenarnya semasa PKP ni kita mungkin ada masalah dengan supplier.
sebab Oh. supplier tak boleh nak provide kita punya spoon. Okey, Sebab okey, sekarang ni banyak okey. kilang yang tutup kan. Tapi Ya, kilang ya, kita ya. buka, so kadang-kadang benda macam ni, itulah yang saya cakap. Macam contoh, sudu ni mungkin ada masalah daripada supplier. Mungkin kilang dia ada masalah, so dia tak boleh nak provide pada kita. Tapi lepas ni, I think dia akan ada balik. Okay? Jadi sudu besar lah kita pakai yang Yes. yang minum sup ni lah, itu sudu kan? Betul, pakai sudu tu. Sudu besar, dia sukatan dia lebih kurang 30 gram. Kalau kata sudu kecil, sudu teh, dia lebih kurang 15 gram. Okey, Satu okey. skop tu 30 gram. Pakai Okey. 3 skop. Saya punya kawan banyak, kita ingat dia memang sudah minum susu anak dia 3 tahun kan macam tu. Dia memang minum susu lembu. Jadi saya ingat nak panggil dia tukar kepada susu Ligo. Alice, you boleh explain tau Alice. You boleh explain susu kita bagus sebab dia punya DHA content sangat bagus. You boleh tengok dia punya DHA content, calcium content dia kan, nutrition fact dia tulis kan. Detail, kita letak detail. Kalau you tengok susu dekat luar, local punya brand, memang dia tak letak tu dia punya nutrition fact sebab dia memang dia tak boleh nak bagilah. Tapi kita transparent, kita bagi tahu apa yang ada, apa yang tak ada, semua dah ada dekat situ. So kalau boleh, you nak advice, you just tunjuk je nutrition facts kita macam mana supaya diorang faham berapa intake yang dia orang perlu apa semua. Okay? Okey, okey. Thank you, Alice. Ya, terima kasih. Untuk makluman semua, susu kambing ni sangat bagus untuk kanak-kanak sebab sebenarnya susu kambing untuk proses penghadaman dia hanya mengambil masa 20 minit saja untuk hadam di dalam usus kita. Sedangkan susu lembu ambil masa 2 jam untuk dihadamkan dalam usus kita. So the best adalah susu kambing kalau untuk diberikan, kalau untuk baby, untuk orang dewasa. Malah sebenarnya minggu lepas saya beri Miligo pada ibu saya yang berusia 75 tahun. Itu baby yang sudah sangat-sangat matang pun minum Miligo. Bagus tau actually. Orang-orang yang berumur kan macam lah tok-tok saya dulu kan. Kalau boleh minum susu kambing tu sebenarnya lebih bagus. Macam contoh susu Miligo memang bagus sebab kalau kata orang tua yang ada masalah usus kan, sebenarnya ambil Miligo ni lebih bagus sebab Miligo ni macam saya cakap tadi, whey protein dia sangat halus dan dia punya dan susu kambing tu pun susu yang halus. Bila kita letakkan dia orang-orang tua ni dia perlukan juga protein. So bila dia minum protein yang grade yang dewasa, kadang-kadang usus dia tak cukup kuat untuk hadamkan whey protein ni. Kadang-kadang whey protein ni boleh menyebabkan dia jadi angin, jadi sembelit, jadi senak perut, cirit-birit. Orang tu selalu ada masalah macam ni bila minum susu, betul tak? Orang tu selalu ada masalah minum susu, dia akan cakap senak perut lah, sakit perut lah, cirit lah, angin lah. Jadi kalau you bagi susu Miligo ni sebenarnya, itu kelebihan dia sebab whey protein ini sangat halus sebab kita pakai whey protein untuk kanak-kanak. Tetapi DHA dia apa semua tu, kalsium dia tu sangat tinggi tau. So actually dia sangat bagus untuk orang yang tua pun bagus minum. Sebab orang tua ni biasalah dia ada osteoporosis lah, kemudian dia ada masalah kolesterol. Jadi kan kalau kita tengok omega dia dah cukup cantik, kalsium dia pun dah cukup, magnesium cukup, selenium pun cukup, dia punya intake semua dosis dah cukup. Jadi kalau you minum sekali 2 kali pun dah cukup dah 1 hari untuk orang-orang yang ada masalah usus kan. Jadi kalau tanya saya, contoh ada yang setengah tu rasa perut dia tak berapa nak best lagi, boleh minum Miligo yang lebih ringan untuk usus, okey? Wah, tu dia pasaran besar gila, 600 gram. Kalau ahli RM45, kalau jual runcit RM55, untung RM10 satu kotak kalau kita jual runcit. Dan sebab ada juga yang tanya saya, kenapa Puan Aida susu ni murah? Murah tu ya, memang saya mengaku murah Okey, sebabnya pertama, simple je lah macam ni lah Saya faham, ibu bapa ni bila ada anak kecil rapat-rapat, okey, dia memang sangat kritikal tentang susu. Kenapa saya ni sebenarnya cakap terang lah, susu Miligo ni antara yang orang kata macam lebih kurang saya berniat ni nak sharing lah lebih kurang. Lebih banyak kepada sharing daripada nak bisnes sebenarnya. Sebabnya apa? Sebab saya nak kita ni mampu bagi susu yang terbaik untuk anak-anak. Biarlah anak-anak ni dapat susu yang bagus kat rumah. Sebab pengalaman saya sendirilah, bila saya nak bagi susu yang bagus, saya kena spend sampai ribu-ribu ringgit. Kalau anak 2, anak 3 yang kecil-kecil kat rumah tu, biasa. Ni kan, kadang-kadang tu tanya, kenapa kau tak nak beranak lagi? Oh ya, tak adalah susu mahal. Kedekut. Satu. Yang keduanya tu apa?
tak mampu sebenarnya, tak mampu nak bagi anak susu. Bila susu anak 3 nak kena spend susu banyak mana sebulan. Saya pun faham, pernah mengalaminya. Sangat memahami emosi ibu bapa ni bila beli susu. Jadi kita kadang-kadang mak bapak ni nak pergi beli susu kan. Contohlah nak pergi ambil yang satu pack tu RM20 kan. Ambil sekali bila ambil tu duk perhati juga orang, oh ya, anak dia beli susu mahal apa semua, mesti susu bagus. Kita tahu sebenarnya susu mahal ni bagus. Betul tak? Takkanlah susu mahal tak bagus, mestilah bagus sebab dia punya premium grade. Tapi sebab kita tak mampu. Jadi saya sekarang ni sebenarnya susu Miligo ni lebih kepada saya nak sharing. Nak berkongsi khasiat susu ni untuk anak-anak. Kita tak berkira dengan budak-budak. So, kalau boleh, mana yang you kena ada anak ramai. Ni dia target customer kita ni. Mana yang ada anak ramai kat rumah tu. Anak 2, anak 3. Anak 2 tu mungkinlah mampu kan. Anak 3, anak 4 dan 5. Ni yang sangat memerlukan susu yang bagus tu anak-anak dia. Jadi kita boleh cakap 6 kotak RM270. Dan you boleh ada 6 kotak 3 kilo lebih kat rumah boleh minum. Cuba bayangkan. Cukup sebulan dah sebenarnya. Cukup sebulan. Jadi kalau anak 3 pun dah cukup dah 6 kotak kat rumah tu. Sebenarnya inilah yang saya kata kenapalah susu ni murah. Memang saya cakap tu terang. Kita company Vista ni bukanlah kata nak apa? Nak pergi Mekah balik hari. Nak untung kaya-kaya tak ada. Tapi kalau ikutkan kualiti tu memang kita boleh target tinggi. Cumanya saya sebenarnya lebih kepada nak bagi awareness pada parents yang nak memberi anak susu yang sihat, susu yang premium, bagi Miligo untuk anak-anak. Sebab dah cukup-cukup jimat, dah cukup-cukup berbaloi, okey? Pasaran yang sangat luas, pasaran yang sangat besar daripada baby sampailah warga emas. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Vista Manhaj dengan dahlah murah dan berbesar hati untuk menggalakkan proses penjualan itu menjadi lebih rancak. Maka diperkenalkan kempen promosi beli 6 kotak Miligo ni, anda bayar 270. Ramai orang kata harga sama je boh, harga ahli 45 ya. 45 ya pula. RM45. Harga ahli RM45 dikalikan dengan 6 kotak 270. Apa bezanya? Bezanya sangat besar sebab satu kotak ini PV dia. Beza dekat PV dia. PV dia 15 satu kotak. Kalau didarabkan dengan 6 bermakna 90 PV sahaja. Tetapi syarikat bermurah hati tambah lagi RM10, 10 PV menjadikan 100 PV. Jadi bila jadi 100 PV, tuan-tuan dan puan-puan, anda dah jadi maintain untuk bulan berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang kata, oh kena maintain untuk dapat certain bonus. Tetapi sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan memperkenalkan kepada 6 orang ibu yang memerlukan susu ini dan tiap-tiap bulan pasti dia akan beli, bermakna tuan-tuan dan puan-puan, 6 kotak itu dah selesai dah untuk maintain. Percuma dapat duit balik. Dapat duit balik bukan tu saja. 6 kotak 100 PV ada bonus peribadi pula 10% lagi. Kalau kita masuk ahli pun ahli tu tak dapat bonus, upline yang dapat bonus. Tetapi kalau kita beli package repurchase promosi Miligo, anda yang beli tu akan dapat bonus peribadi sebanyak 10%. Dan bukan itu saja, bila network anda juga membeli yang sama, dapat lagi uni level bonus lagi tambahan lebih kurang total payoutnya 20%. Ini satu keistimewaan yang peluang yang kita harus ambil untuk meningkatkan pendapatan. Jom kita jadi saudagar susu kambing untuk kanak-kanak pula sempena PKP ni. Waktu kegawatan ekonomi, orang perlu pendapatan, orang perlu duit. Kita bantu kuatkan sistem imunisasi tubuh anak-anak kita. Jangan fikir imun sistem kita saja. Hari ini budak kecil pun ada yang mati kena COVID. Apa salahnya kita bantu sebagai salah satu daripada kaedah ikhtiar kita untuk menguatkan sistem imunisasi anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lepaskan peluang. Start, beli dah. Dah ada dah dalam sistem. 6 kotak, RM270.
terus dapat 100 PV, dah dikira sebagai maintain, tuan-tuan dan puan sekalian. Ada pula bonus peribadi. Jadi jangan lepaskan peluang, ambil peluang, ambil kesempatan ni. Mana yang tak ada baby, jadi baby besar tak apa. Sebab saya pun minum juga susu ni, mak saya pun. Kan anak saya kata, ni buat apa? Kenapa beri kepada Tok ni? Kenapa beri kepada Tok? Ni susu kambing ni gambar budak-budak. Ni Tok bukan budak-budak. Saya kata awak tak tahu. Inilah sesuai untuk warga emas. Dia jaga usus. Warga emas usus dia tak berapa elok dah. Jadi kita bagi susu untuk baby, membantu untuk sistem usus dia juga. Selain daripada tinggi kalsium, sebab warga emas mengalami masalah kekurangan kalsium sehingga mereka jadi kram kaki dia. Kalau di Kelantan ni dia sebut nyetok tak Ustaz? Nyetok. Jadi apa kita duduk Kelantan hari ni ke? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aku kan boleh kalau duduk di Kelantan dia bunyi Kelantan selalu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita rasa itulah dia penerangan Puan Aida dan kita nak teruskan dengan cabutan bertuah.